Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi selaku Imam dan Khatib pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu. Alhamdulillah dapat kita bersama kita untuk salat Jumaat pada hari ini. Walaupun sebagaimana tuan-tuan tahu yang disiarkan oleh kerajaan Dais di Selangor yang ada 3 dos sahaja ya, dibenarkan salat Jumaat masuk ke kawasan untuk salat Jumaat, dan waktu lain tidak ada masalah. Mana Jumaat ini pasal ramai, kita tahu ramai. Kami yang berkuasa pertama kami terpaksa bertegas sedikit untuk menjaga kesejahteraan surau ini supaya tidak ditutup. Itu dia. Kata kami nak terlalu tegas atau tidak, kami tulang pada tuan-tuan dengan amanah, buatlah apa yang terbaik agar surau ini dibuka seterusnya. Jadi saya tidak kata dua-dua sampai masuk terus bertenang, insyaAllah ya. Jadi yang di belakang itu masih lagi ramai dan sampai ke jalan raya, tolong pastikan kiblat anda yang betul ya. Tolong pastikan kiblat anda yang betul. Dan sekali lagi untuk pada minggu hadapan pun jangan bawa di kawasan belakang surau, biarlah jauh sedikit dari surau, memberi ruang pada rakan-rakan kita yang nak salat Jumaat yang ada 2 dos. Jadi kami tak nak masuk yang 2 dos. Jadi biarlah di sebelah belakang. Jadi kita yang ada di dalam ni berilah ruang, permudahkanlah pada rakan-rakan kita yang nak bersama di belakang. InsyaAllah tuan-tuan akan diperubah dan bersama tuan-tuan yang baik, insyaAllah ya. Jadi saya berbilang terpaksa bermusim minta maaf atas ketegasan dan perlu kami buat pada hari ini demi untuk keselamatan dan kesejahteraan kita bersama. Kebanyakan surau apa yang saya lalui ini macam kebanyakan tahu sama berdepan 3 dos sahaja dibenar salat Jumaat. Apa yang saya lalui, saya riki pada hari ini banyak surau, banyak masjid letakkan kenyataan di depan. Jadi kami tak tahu. Kami tahu tuan-tuan orang yang beriman, jadi tuan-tuan ikutlah peraturan yang disediakan demi kesejahteraan kita bersama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah membuat SOP dan yang telah menerima keseruan ini, insyaAllah. Semoga tuan-tuan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillahil qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin berpesan buat hadirin sekalian agar sama-samalah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Syukur alhamdulillah kerana kita masih dikurniakan kesihatan yang baik untuk beramal pada bulan Rajab yang penuh dengan keberkatan ini. Maka marilah kita hayati khutbah yang bertajuk ibadat teragung. Muslimin yang berbahagia, saban tahun apabila tiba bulan Rajab, kita pasti akan diperingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa Isra dan Mi'raj inilah termeterainya persyariatan yang sangat agung, yaitu as-salah. Bagi seorang Islam yang beriman lagi bertakwa, salat menjadi ibadat agung khusus kepada seorang hamba dan makhluk, kerana kewujudannya di alam ini oleh Allah SWT atau Khalik. Salat yang didirikan 5 kali sehari semalam pada waktu yang telah ditetapkan adalah suatu ibadat fardu. Mendirikannya adalah sebagai prasyarat erti ketaatan hakiki seseorang hamba kepada Maha Pencipta. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Dalam menjalani kehidupan seharian, manusia akan melalui ujian, cabaran dan dugaan. Manusia atas sifat kejadiannya sebagai makhluk yang sangat memerlukan pertolongan dari Allah SWT, maka perlulah bersabar dalam semua keadaan dan tetap memberi ketundukan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan mendirikan salat 5 waktu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai, yakni menolong orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, salat fardu merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap syahadah. Umat Islam yang mukallaf, baik lelaki atau perempuan, berkewajipan melaksanakannya tanpa mengira bangsa, keturunan, etnik, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Meninggalkannya dikira berdosa kerana ia adalah ibadat khusus, ibadat yang tertentu, yang paling utama dan yang awal akan dihitung oleh Allah SWT di akhirat kelak. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang cuai serta lalai dari melaksanakan ibadat salat, seumpama sedang meruntuhkan agama Islam sebagai ad-din atau cara hidup yang sebenar. Kesempurnaan mendirikan salat adalah faktor yang menjadi pertimbangan
untuk diterima sebagai amalan fardu dan sunat yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Perkara yang pertama yang akan dihisap, dihitung pada diri seseorang pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan berjaya dan menang. Jika salatnya rosak, maka dia akan rugi serta menyesal. Riwayat Imam Tirmizi. Salat fardu bukan satu kewajipan yang boleh didirikan dengan sambil lewa, sekadar melepaskan kewajipan atau dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu atau kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perintah salat sebagai ibadat agung wajib didirikan dalam apa jua situasi, tempat dan keadaan, baik ketika berada dalam keadaan sehat atau sakit, ketika mampu berdiri atau dalam keadaan tidak mampu berdiri sempurna. Salat tetap perlu didirikan hanya kerana Allah SWT. Kerana itu Allah SWT melarang keras umat Islam yang meninggalkan salat secara sengaja walau dalam apa jua keadaan sekalipun, serta mengancam mereka yang melalaikannya. Lalu Allah berfirman menerusi suratul Mudaththir ayat 42 hingga ayat 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat ataupun semayang. Muslimin tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, pelaksanaan salat haruslah berlandaskan dengan ilmu pengetahuan dan hukum-hukum hakam yang berhubung dengannya. Antara yang perlu diberikan penekanan ialah taharah, kesucian diri. Mengambil wuduk dengan sempurna merupakan perbuatan yang wajib bagi menentukan keabsahan salat mengikut hukum syarak. Syarat sah seseorang mendirikan salat adalah perlu bersuci dan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ini adalah perintah Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam suratul Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu sehingga siku kamu, dan sapulah kepala kamu serta basuhlah kaki kamu sehingga kedua-dua mata kaki. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, apabila engkau hendak bersalat, berwuduklah dengan sempurna. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkara penting yang perlu turut dijaga kerana menjadi syarat sah dalam salat adalah ditetapkan aurat dalam salat hendaklah ditutup dari arah keliling dan atas. Segelintir umat Islam didapati tidak menjaga adab dan cara berpakaian ketika mendirikan salat, apalagi ketika ke masjid mendirikan salat berjemaah. Ada yang hadir berjemaah dengan memakai seluar koyak dan ada yang berpakaian singkat hingga tersingkap auratnya. Alangkah ruginya salat yang didirikan dalam keadaan sebegitu rupa, kerana membiarkan aurat terbuka menyebabkan salat yang didirikan batal dan perlu didirikan semula. Alangkah indah dan cantiknya agama Islam dipandang jika sekiranya umat Islam berpusu-pusu ke masjid dan ke surau untuk menunaikan salat dengan pakaian yang indah. Justru itu Allah SWT berfirman dalam suratul A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, indah berhias
pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan solat. Selain itu, baginda Nabi SAW mengingatkan kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Rawahu Imamul Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa sebaik-baik salat adalah didirikan secara berjemaah. Jika salat itu diwajibkan kepada setiap Muslim, maka salat berjemaah pula seakan bonus berganda untuk semua Muslim. Umat Islam yang menunaikan salat berjemaah dijanjikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT berbanding salat secara bersendirian. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, salat secara berjemaah lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 27 darjat. Riwayat Muslim. Salat berjemaah membolehkan seseorang Muslim itu untuk bertemu, berkomunikasi dan berhubung dengan sesama Muslim di masjid, surau atau musalla. Salat berjemaah juga membolehkan seseorang Muslim itu menghargai nikmat persaudaraan dan ukhuwah yang dipraktikkan di dalam Islam. Jika suatu ketika dahulu bilangan jemaah di masjid dan surau dihadkan kerana pandemik COVID-19, kini sedikit demi sedikit kelonggaran telah diberikan untuk semua umat Islam sama-sama mengimarahkan masjid dengan salat berjemaah dan pelbagai program pengimarahan mengikut SOP yang ditetapkan. Maka berusahalah untuk hadir berjemaah ke masjid dan surau serta bersyukurlah dengan kelapangan dan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk hadir menunaikan salat berjemaah. Namun begitu, penekanan konsep kerohanian serta amalan melazimi salat berjemaah ini juga seharusnya bermula dari rumah. Suami serta bapa disarankan untuk sentiasa berusaha mengajak ahli keluarga bersama-sama melazimi salat berjemaah, walaupun cuma satu waktu salat. Mudah-mudahan dengan waktu yang diulang, moga-moga dengan waktu yang diluangkan bersama-sama itu dapat mengeratkan ikatan kekeluargaan dan melahirkan kewibawaan suami sebagai pemimpin rumah tangga, menanamkan kecintaan serta meningkatkan rasa hormat sesama ahli keluarga. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mendirikan salat 5 waktu adalah suatu syariat yang sangat mengikat hamba sebagai tanda ketundukan penuh kepada Maha Pencipta yang menjadikan manusia untuk melaksanakan misi sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan salat yang didirikan dalam keadaan sempurna dan menepati apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW melalui para ulama. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjaga salat, kerana apabila menjaga salat, maka terjagalah perkara-perkara yang lain dengan baik. Yang keempat, sesungguhnya salat adalah tanggungjawab wajib seseorang yang beragama Islam dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika umat Islam menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hak kita sebagai umat Islam untuk dimuliakan di dunia dan agamanya. Umat Islam hendaklah melazimi salat berjemaah di masjid maupun surau kerana ganjarannya adalah sangat besar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Suratul Mu'minun ayat 9 hingga ayat 11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an takhshifa
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanik wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma til umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa bali maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan. Bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.